أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad yang sudi bersama kita di kuliah Maghrib, kuliah ganti pada malam ini. Yang berusaha Puan Hajan Rosniati binti Mansur dan tim pengurusan Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh para sahabat pencinta ilmu muslimin muslimat dari seluruh pelosok rantau yang telah pun sudi mengimarahkan kuliah-kuliah anjuran Gubernur Iman. Mudah-mudahan pada malam ini hari yang penuh rahmat keampunan, Allah bimbing setiap langkah kita agar kita selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah. Mudah-mudahan kita dari bulan Sa'ban dan terus kita semuanya sampai kepada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan kuliah Maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barakah bacaan Al-Fatihah kita tadi, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat keberkatan dan kita semua dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada malam ini. Al-Quran, Quran Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci kalam Allah sebagai petunjuk dan mukjizat teragung bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan umat Islam. Allah memilih bulan Ramadan berlakunya nuzul Quran. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad, penceramah ataupun asatizah jemputan kita pada malam ini. Sama-samalah kita mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dengan tajuk yang iaitu Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Tafadhal mashkura ya Fadilah Ustazah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bonda Rosniati. Alhamdulillah yang menjemput Ustazah, yang diberikan kepercayaan untuk Ustazah menggantikan kepada Ustaz yang tidak dapat hadir pada malam ni, dan sesungguhnya itu adalah pilihan daripada Allah Azza wa Jalla untuk meletakkan Ustazah
dalam kemelut, dalam apa-apa pun kamu mesti berada dalam majlis ilmu untuk mengingatkan diri kamu sendiri. Sebab kelas-kelas yang dilaksanakan itu lebih banyak tertuju kepada diri sendiri yang bercakap berbanding kepada yang lain mendengar. Subhanallah. Jadi moga-moga majlis kita benar-benar diredai dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla dengan tajuk bahawa Ramadan tu bulan diturunkan Al-Quran. Jadi apabila kita sebut Ramadan kan, subhanallah. Ustazah nak highlight dulu sebelum dinyatakan tentang Ramadan bulan penurunan Al-Quran. Yang mana kita tahu bahawa Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Kan? Yang mana Allah sebut dalam Quran satu-satunya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang disebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan adalah masyhurnya Ramadan, mulianya Ramadan, terkenalnya Ramadan kerana pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Padahal dalam sebulan tu satu hari je, hari nuzul Quran, 17 Ramadan kan. Tetapi dengan sebab gembiranya Allah, bersyukurnya Allah pada bulan tersebut, lalu satu bulan itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu kita melihat bagaimana Ustazah mengambil di sini pendekatan tentang bagaimana menyambut Ramadan. Sekejap iaitu mengambil daripada Dr. Mani Abdul Halim Mahmud berkata, di sana ada 3 kaedah penting yang mesti dilakukan oleh orang Islam sebagai persediaan menyambut bulan yang penuh kemuliaan, iaitulah bulan Ramadan. Jadi Ustazah titikkan sedikit hasil daripada pembacaan. Yang pertama dia kata, apa perlu kita buat? Taubat nasuha dari sebarang dosa. Sebab apabila kita ada dosa, ke mana kita pergi seseolah kita sedang membawa bau yang sangat busuk. Sebab dosa itu adalah ibarat nanah. Kita pergi ke mana rasa seronok tak kita nak pergi. Kita ni bernanah, kepala kita bernanah, kan, kulit kita bernanah. Kita pun tutuplah dengan baju cantik macam mana pun. Agak-agaknya orang duduk sebelah kita ni bau tak nanah tersebut. Mesti bau kan. Kalau setakat gatal ke luka ke, mula kita tutup, kita pun tutup dengan baju mungkin. Tapi nanah itu adalah benda yang berbau. Lepas tu kalau ibarat dosa kita adalah ibarat nanah, kudis, ya Allah, agaknya kita tak mampu untuk jumpa dengan manusia. Tetapi kasihnya Allah, dia tutup aib kita. Sampai orang tak nampak dosa-dosa kita. Kan? Ada apa Kak Aisyah? Angkat tangan. Okey. Jadi maaf Zah, tertekan. Okey, tak apa. Jadi apa yang penting apabila kita nak masuk Ramadan, biar benar-benar kita ni dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada sebaran dosa, dan kita masuk bumi bulan Ramadan dengan penuh dengan wangi-wangian, dengan kecintaan, hati yang bersih, berlapang dada, subhanallah. Jadi kita masih ada beberapa hari lagi, dalam 9 hari, 8 hari lagi kan sebelum masuk Ramadan. Jadi sekarang bertaubatlah sungguh-sungguh. Buatlah solat taubat. Ni kata kat diri sendiri, jangan tidur kan. Okay. Suraya jangan tidur sebelum solat taubat. Suraya jangan tidur sebelum solat taubat kan. Sebab tidur itu adalah mati sementara. Kita takut-takut kita mati dalam keadaan tanpa bertaubat. Yang kedua, berjanji tidak akan buat lagi dosa. Sebab tu minta daripada Allah, ya Allah tunjuk kepada aku yang salah itu adalah salah. Okay? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjuk aku ya Allah yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Supaya apa? Supaya kita tahu yang betul itu, lalu kita memang beria-ria nak ikut. Dan apabila kita tahu pula yang salah, lalu kita bersungguh-sungguh nak meninggalkannya. Allahu Akbar. Yang ketiga, berusaha untuk mengetahui hukum hakam berkenaan yang berkait dengan bulan ini supaya dapat menunaikan ibadah dengan sempurna, juga memperkukuhkan hubungan silaturahim sesama umat Islam. Jadi biar kita faham matlamat utama Allah buat kita, Allah membesarkan bulan Ramadan ni apa dia. Takut-takut kita matlamat lain, Allah matlamat lain. Jadi oleh sebab itu kita tengok apa yang matlamat Allah. Allah kata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi dah sebut apabila nampak sahaja anak bulan,
Apa perlu kamu buat? Hendaklah berpuasa pada keesokan harinya. Jadi apabila berpuasa, Allah pun sebutlah bahawa berpuasa itu Allah bukan nak beban kat kamu. Lalu Allah guna ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang sebelum daripada kamu pun dah puasa. Jadi oleh sebab itu untuk kita highlightkan orang dulu pun Allah buat. Jadi jangan rasa satu beban. Allah tak pernah nak membebankan kita, melainkan semua yang Allah beri pentaklifan sama ada wajib, itu paling penting untuk kita. Untuk jaga diri kita, untuk kebaikan diri kita. Ada hukum yang sunat untuk melihat sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Allah uji dia namanya makruh, Allah nak uji iman. Mana lebih kamu cinta? Kamu lebih cinta hati dan perasaan kamu atau kamu lebih mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apabila Allah meletakkan hukumnya adalah haram, itu adalah tanda kasih sayang Allah benar-benar untuk jaga kita supaya tidak kita berdosa. Dan yang last kali apabila Allah meletakkan hukum namanya harus, itu adalah hak diri kita sendiri. Terpulanglah, itu namanya kasih sayang. Allah tak kecil hati, terpulanglah kamu nak buat tak nak buat, itu sama saja. Buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat pahala. Bayangkan? Jadi namanya hukumnya adalah harus sahaja. Jadi oleh sebab itu bila kita tahu bahawa Ramadan ini kita kena sambutnya dengan apa? Menyambut Ramadan dengan berpuasa kan? Jadi kata Dr. As-Sayyid Al-Afani, kita dapati golongan salaf menyambut Ramadan dengan taubat nasuha kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, memperbaiki diri sendiri, sama ada dalaman ataupun luaran, bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa, solat-solat dan membaca Al-Quran, berzikir dan semua jenis ibadah. Jadi samalah juga dengan yang kita sebut tadi, iaitu bagaimana Dr. Mani Abdul Halim Mahmud pun mengatakan benda yang sama, iaitu taubat, janji tak nak buat lagi dah dosa, lepas tu tahu hukum hakam, kan, supaya kita boleh membezakan. Selepas tiga-tiga asas ini dilaksanakan, maka mudahlah bagi seseorang Muslim menunaikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah, di samping dia cuba membersihkan diri dari akhlak yang buruk dengan menghiaskan dengan sifat-sifat terpuji. Subhanallah. Jadi matlamat Ramadan apa dia? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang bertakwa. Itulah dia matlamat. Allah nak kita duduk pada kategori orang yang bertakwa. Sebab siapa yang tak duduk kategori orang bertakwa, dia tak naik darjat dia daripada orang Muslim kepada mukmin, daripada mukmin kepada takwa. Jadi siapa tak naik takwa, maknanya dia tak lepas. Takut-takut tidak termasuk kategori orang yang dapat masuk syurga Allah. Na'udzubillah. Jadi setiap orang mesti berusaha untuk duduk pada kategori takwa tu dulu. Mesti berusaha. Jadi oleh sebab itu, tidak, Ramadan adalah melatih jiwa agar tunduk dan patuh kepada Allah, menjaga hubungan menyempurnakan hubungan keimanan kepada Allah dengan menjaga salat, melaksanakan qiyamul lail dan bermunajat, membuat amal kebajikan, mentadabburkan Al-Quran, bersedekah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu benda yang mesti kita highlightkan. Apa dia? Kita tulis balik. Siapa yang rajin, dia tulis supaya orang lain dapat manfaat. Pertama, iaitu melatih jiwa untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Pak mana yang Islam suka, buat je setakat yang kita tergaya. Dan kita kena ukur pada diri kita. Kita bukan buat sebab kita rasa, ngalah orang lain buat, aku tak buat. Bukan isu tu. Tapi isunya yang mana untuk kita merasa kemanisan dalam beribadah. Yang kedua, untuk menyempurnakan hubungan keimanan kita dengan Allah. Macam mana nak bagi momentum kita dengan Allah semakin hebat, semakin seronok, semakin best. Jadi Allah pun bagi garis panduan untuk merasai kemanisan dengan Allah Azza wa Jalla. Mana Allah cakap? Iaitu kalamullah, Al-Quran. Jadi oleh sebab itu, nak tak nak, bulan Ramadan ini Allah dah bagi tahu mulianya Ramadan sebab Allah turunkan Quran.
Bermakna besar tak nilai Quran? Besar. Justru itulah kita tengok semua, sesiapa pun yang terlibat dengan Quran, dia pasti akan jadi mulia. Tak kira pun. Kan tak? Terlibat dengan Quran, dia pasti akan mulia. Tengoklah bagaimana Ramadan mulia kerana Al-Quran. Mekah mulia kerana Quran. Kan? Madinah mulia kerana Quran. Nabi Muhammad mulia kerana Quran. Jibril mulia kerana Quran. Semua orang yang terlibat dengan Quran pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sinilah motif kalau kita tengok bulan Ramadan, apakah nama yang masyhurlah kepada julukan kepada bulan Ramadan, kan? Pertama namanya Syahrul Quran yang akan kita highlightkan pada hari ini. Iaitu apa dia? Bulan Quran. Yang kedua namanya Syahrul Jihad. Dalam Quran dia menceritakan kepada kita dalam bulan Ramadan inilah Allah memfardukan iaitu jihad perang Badar. Jadi bukan sekadar kita highlightkan tentang baca Quran, tapi mungkin sebagai satu signal lah untuk admin. Lepas ni sebelum masuk Ramadan kena bawa masyarakat ini, ahli-ahli daripada Gema Nur Iman ini adalah untuk masuk Ramadan dengan ilmu. Ilmu apa? Jangan hanya fikir nak dapat pahala melalui baca Quran semata-mata, tapi dia mesti untuk kejar untuk dapat pahala melalui jihad, kan? Sama ada jihad mal, jihad harta, jihad ilmu, jihad nafs, jihad macam-macam jihad yang perlu untuk kita laksanakan, kan? Kemudian dia juga namanya Syahrul Furqan, iaitu bulan yang boleh membezakan kita. Masa inilah kita boleh beza siapa orang yang cinta dunia dengan siapa orang yang tak cinta dunia. Siapa yang disibukkan dengan urusan dunia, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran. Sekarang kita tanya diri kita, kita dah plan ke, kita dah ada jadual siap ke untuk persiapan menyambut Ramadan, persiapan melalui hari-hari dalam bulan Ramadan. Maksudnya target. Saya sendiri pun tak siap lagi ni, kan. Jadi kena buat target. Pukul sekian, apa kita nak buat, waktu ni kita nak buat apa. Adalah sebagai satu gambaran dalam otak. Dia tak boleh, dia kena diterjemahkan. Sebab tu apa yang Allah cerita dekat Nabi kepada Nabi, lalu diterjemahkan, lalu dibukukan. Sehingga kan Al-Quran itu dinamakan Alkitab. Kan? Jadi Ramadan ini namanya Syahrul Itqan, untuk dia teguh, kan. Sebabnya bukan senang nak puasa, bukan 1 hari, 2 hari, tapi dia kena berpuasa selama 1 bulan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Najah, bulan yang memberikan kita kejayaan. Syahrul Nahdah wal Bina, bulan untuk kita buat satu pembinaan, bulan motivasi kita sebut. Syahrul Iradah, tidak. Syahrul Madrasah Taqwa, untuk kita dapat maharajan ala ibadah, iaitu kita kata pesta ibadah. Banyak lagi. Best juga kalimat maharajan ibadah, maharajan ibadah. Mungkin kita boleh buat poster, kan tak? Okey, untuk buat maharajan ibadah. Okey, kalau Ustazah lah dekat USTC lah, Ustazah Suraya Tarbiyah Center, untuk kita buat maharajan ibadah sepanjang Ramadan. Jadi siapa yang rasa okey ya Allah, aku nak bersamalah untuk menghidupkan Ramadan ini, okey, boleh bersama dengan Ustazah di USTC. Mari berkampung di sini, insya-Allah. Okey. Walaupun tak ramai pun, insya-Allah kita sama-sama bermahrajan di sini. Okay. Sekarang barulah masuk Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Kan? Okay. Nak tak nak kita kena ingat, semua walaupun kita rancang macam mana pun, dia semua adalah berlaku biiznillah, dengan izin Allah, kan. Bukan walaupun kita berusaha macam mana pun tidak. Jadi oleh sebab itu kita melihat bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah sebut. Jadi apabila kita sebut bulan Al-Quran, kan, apa perlu kita buat? Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, kan. Kamu kena baca Quran secara tartil, sebab Al-Quran bukan sekadar namanya adalah Quran, tetapi dia adalah hudallin, petunjuk kepada petunjuk kepada manusia, kan.
Jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana dulu untuk membangkitkan semangat kita untuk hidup dengan Quran ni kan. Jadi plan sendiri mengikut kadar masa yang Allah berikan kepada kita. Allah sebut dalam nak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar, dia sebut innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat kedudukan beberapa kaum dengan kitab Al-Quran ini dan juga merendahkan kaum yang lain dengannya. Maksudnya orang yang angkat Quran lalu Allah akan angkat juga nilai dia, dan siapa yang merendahkan Quran Allah juga akan merendahkan dia. Allahu akbar. Jadi kemudian kita melihat Allah nak supaya kita ni berkawan dengan orang-orang yang hidup dengan Quran. Lalu sebab itu Islam mengajar kepada kita boleh berdengki. Kita sengaja buat tadarus, buat tanya tak, kamu dah berapa juzuk, tak salah sebab apa? Hidup ini perlu berlumba. Apabila ada perlombaan kita menjadi lebih semangat. Yang mana Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatan. Kamu tidak dibolehkan untuk berhasad kecuali dua. Bila? Yang pertama, rajulun atahallahul Quran. Okay. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama ialah seorang lelaki yang Allah bagi kepada dia kemahiran Al-Quran, lalu dia pun jaga sungguh-sungguh dan dia beramal, dia baca Quran, dia beramal dengan Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Boleh kamu nak dengki, ya Allah bestnya aku nak jadi macam tu jugalah. Okay. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki Allah bagi dia harta pula, lalu dia menafkahkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu kita rasa, ya Allah boleh dengki ni. Jadi kita pun plan kan tak? Buat grup orang ni. Jadi kita berlumba-lumba berapa kali kita dah khatam ke tidak. Okey, mungkin buat kuis kan. Mungkin admin sudah cadangkan untuk sepanjang Ramadan ini mungkin kita boleh dibuatkan kuis kan tentang Ramadan. Dan siapa yang dapat menjawab kuis itu yang paling banyak sekali, mungkin dia dapat hadiah. Bukan untuk kejar hadiah sebenarnya, tetapi dia adalah untuk gairah hidup dalam bulan-bulan Ramadan, sepanjang Ramadan itu dengan ilmu. Ilmunya macam mana dia boleh jawab soalan-soalan kuis. Mungkin berdasarkan kepada kuliah-kuliah yang telah lepas kan. Daripada ustaz mana, ustaz macam-macam yang kita pun highlightkan. Jadi kepelbagaian hadiah itu adalah hanya untuk hiburkan hati je kan. Mungkin kita boleh cari dana. Contohnya hadiahnya adalah buku sinopsis 114 surah Quran. Tak contohnya. Jadi seronok kan? Sebab apa? Pada sesiapa yang mengingat nama-nama surah dalam Al-Quran. Contohnya. Okey. Jadi ini untuk apa? Untuk kalau kita betul-betul namanya berkenalan, orang tanya apa tentang Quran, kita boleh jawab tu namanya kenal kan? Tapi kalaulah kita ni kata saya kenal, kenal tak Buana Rosniati? Kenal. Dia duduk mana? Tak ingatlah. Agak-agaknya orang panggil kenal tak tu? Okey, kenal tak satu Google Meet daripada Gemma Nur Iman? Tahu kan tak? Tapi kenal tak siapa admin dia? Entah, tak ingatlah. Bermakna kamu belum lagi mengenali betul-betul. Sebagaimana juga kamu kata kamu cinta Quran. Kalau sampai tahap cinta, kita tanya apa pun tentang orang yang kita cinta, pasti kita boleh jawab kan? Jadi oleh sebab itu highlightkan tentang berkaitan persoalan tentang Quran untuk kita garapkan banyak-banyak kan. Mungkin kita suruh setiap EJK createkan 20 soalan. Tidak, setiap orang createkan 20 soalan, lalu kita kan mungkin kita akan gabungkan bersama. Subhanallah. Ataupun kepelbagaian. Dan kita melihat bagaimana orang yang membaca Al-Quran, bagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyebut perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujah, iaitu buah limau, baunya sedap dan rasanya pun sedap. Bandingan dengan orang yang tidak baca Quran adalah seperti tamar yang tidak mempunyai bau tetapi rasanya sedap.
Dan bandingan orang munafik yang membaca Quran adalah seperti raihana, baunya wangi tetapi rasanya pahit. Dan bandingan orang munafik yang tidak baca Quran seperti hanzalah, baunya dan rasanya adalah pahit. Sekarang kita nak yang mana? Pasti kan tak? Kalau ditanya pada diri kita, pastinya ialah kita nak bau seperti utrujah kan tak? Baunya sedap, makannya pun sedap. Jadi kalau nak baunya sedap, contohnya kita ngaji Quran, kita rasa sedap ke tak sedap? Kalau kita baca Quran kita tak sedap, mana mungkin kita nak dapat utrujah, kan? Kalau kita pula menikmati, menikmati Quran, mengajar Quran, rasa lagi best, beramal pula dengan Quran, benar-benar dia ini dipilih oleh Allah untuk duduk pada kategori yang pertama. Untuk apa? Untuk rasanya sedap, tidak? Baunya pun sedap. Allahu Akbar. Mungkin pada orang yang dia mempromosikan sesuatu kan tak? Tapi dia tidak beramal. Dia tidak merasa kemanisan. Mungkin dia baca tapi dia tak boleh nak highlightkan kepada orang lain. Tidak. Jadi oleh sebab itu gunakanlah peluang Ramadan ini adalah untuk kita untuk kita merasai kemanisan dalam bacaan Quran, dalam beramal dengan Al-Quran. Tidak. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila kita baca Quran kan, Nabi SAW mengajar kepada kita iaitu Ustazah deep sikit, apabila Allah sendiri yang mengajar kepada kita, fa'idha quri al-Quran fasta'id lahu wansitu lahu la'allakum turhamun. Apabila Allah sebut, apabila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengar elok-elok dan diam, moga-moga kamu mendapat rahmat. Kenapa benda ni Ustazah nak highlightkan? Sebab kebanyakan di kalangan kita ini memasuki Ramadan adalah dengan bertadarus Quran. Jadi apabila orang tu tadarus, apa tanggungjawab kita? Jangan duduk sibuk tengok benda lain, sembang dengan orang sebelah kan. Apabila orang lain baca Quran, tanggungjawab kita apa dia? Fastami'ulah. Dengar dia baca. Kalau dia salah, kita tegur. Kalau dia baca sedap, alhamdulillah, kita pun tumpang rasa nikmat. Jadi wang situ diam, Allah kata. La'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat. Jadi oleh sebab itu, apa perlu kita buat? Sebab kita nak buat respon. Kalau sampai kepada ayat doa, untuk kita berdoa. Kalau sampai kepada ayat azab, untuk kita minta dijauhkan. Jadi antara adab-adab untuk kita baca Quran kan. Jadi satu, kalau kita tengok dalam surah apa? Furqan kan. Allah sebut Allah ungkapkan kata-kata daripada Nabi SAW. Wa qala ar-rasul, telah bersabda Rasulullah SAW, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal Quran, dia ambil Quran ini kan tak mahjura, tapi dia jadikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Jadi kita nak buktikan di hadapan Allah kan tak, ya Allah, bahawa aku tidak termasuk dalam golongan yang Nabi sebut. Aku nak ambil Quran, aku nak buat dia sebagai panduan, nak beramal, nak hidup dengan Quran, wahai Allah. Jangan jadikan aku di antara orang yang Nabi sedih, yang mana kaumnya telah mengambilkan Quran sebagai mahjura, yang ditinggalkan. Justru itulah pada bulan Ramadan kita berusaha, mungkin pada bulan lain kita tak khatam Quran, baca surah-surah penting, baca yang ni sikit, jadi kita tak sempat kan untuk khatam Quran. Mungkinlah kategori kita orang lain lagilah hebat kan, satu bulan dapat khatam berapa kali, tapi kita tahu kita lemah. Lalu apa tanggungjawab kita? Manfaatkanlah bulan Ramadan adalah bulan untuk kita khatam Quran. Maknanya buat target untuk baca banyak. Selain daripada buat target untuk baca banyak, kita ambil peluang untuk hudan, petunjuk kepada kita. Jadi Ustazah juga mengajak kepada sahabat-sahabat, andai kata sahabat-sahabat tidak ada program, lepas subuh insya-Allah dalam tim kongsi tadabbur kami akan buatkan membaca makna Quran. Okey, membaca makna Quran daripada buku Hudal Linnas
Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa, iaitu terjemahan Quran mengikut sensitiviti orang Melayu. Okay, insya-Allah. Jadi kita akan buat lepas ni siapa nak baca akan baca supaya dia akan merasa, sebab orang yang membaca dia tak sama dengan orang mendengar. Zuk dia adalah jauh berbeza. Iaitu selepas subuh sampailah jam 8 pagi insya-Allah. Untuk baca makna sahaja. Lepas siap tu mungkin semua orang pun akan terlibat dengan tadarus kan. Ada tempat yang buat selepas subuh kan tadarus. Jadi tak berpeluang lah untuk dia mendengar, kan tak? Tetapi pada orang yang bertadarus selepas daripada tu pukul 9, jadi sempat lagi. Ataupun pukul 8 mereka nak start tadarus. Ustazah mengambil waktu pagi adalah sebab waktu tu Ustazah pun kalau uruskan anak pergi sekolah apa semua. Jadi Ustazah mengambil peluang masa-masa yang paling dekat. Mungkin orang yang tengah kalut pun dia boleh dengar sahaja tentang makna Al-Quran. Jadi Allah sebut apa? Quran ini adalah hudal linnas. Bukan sekadar dia petunjuk, tapi Quran itu sendiri apabila kita baca, makin baca, semakin faham. Wa bayyinatin minal huda, dia bagi penerangan secara lebih detail sampai lebih jelas pemahaman. Sebab tu Quran ini dia tak boleh. Dia kata bahawa saya dah baca dah. Tak, dia semakin kita kaji Quran, semakin kita rasa kita ni terlalu bodoh. Semakin kita ni jahil. Kan? Allahu Akbar. Dan apabila kita dah faham Quran, kita boleh wal furqan, boleh membezakan mana benar, mana salah, mana baik, mana yang lebih baik. Subhanallah, al-furqan, benar-benar boleh membezakan. Tetapi kalau sekadar kita baca tapi kita boleh membezakan, bermakna kita merupakan orang yang rugi. Kenapa pada bulan Ramadan disyorkan untuk kita bertadarus? Sebab bulan Ramadan adalah bulan berkasih sayang, bulan silaturahim. Sebab tu dibuatnya qiyamul lail selepas isyak. Biasanya qiyamul lail ini biasanya kita buat kan lepas tidur baru bangun balik. Tapi untuk bulan Ramadan diawalkan qiyamul lail itu. Lepas isyak terus buat solat tarawih. Kan? Sebab apa? Sebab mendahulukan. Mengambil peluang time orang tengah segar. Masa tu kita nak bagi tahu inilah sebenarnya rutin harian manusia. Lepas isyak, selepas habis solat, ingatlah Allah banyak-banyak. Dengan cara ingat Allah adalah solat dan salat. Secara jujurnya, tak tahulah orang lain, Ustazah kata sejujurnya Ustazah selain daripada bulan Ramadan, memang tak pernah, memang buat solat sebanyak 8 rakaat ataupun 11 rakaat sebelum tidur. Ustazah lah betapa lemahnya diri saya selain bulan Ramadan. Maknanya kalau bulan Ramadan memang kita buat solat tarawih kan. Jadi solat tarawih sekurang-kurangnya campur dengan witir 11 rakaat kan. Tapi sebelum Ramadan, siapa kat sini memang dia dah biasa buat sebelum Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain sebelum tidur 11 rakaat sebelum tidur. Cuba kat tangan, saya nak tengok sikit. Ada tak? Yang 11 rakaat sebelum tidur. Ada ke tak ada? Saya tak nampak pun tanda angkat tangan. Maksud Ustazah bulan Ramadan lepas isyak kan kita akan solat 11 rakaat sebelum kita tidur. Jadi ada tak kita buat 11 rakaat solat-solat lain lah, solat taubat ke, solat apa-apa sebelum tidur 11 rakaat. Saya nak tanya. Siapa yang dah buat? Maknanya dia boleh muncul tak rupa? Ustazah nak berkenalan sikit dengan orang-orang yang hebat ni. Idayu buang. Okey. Ustazah nak berkenalan sekejap. Assalamualaikum. Kak Idayu. Waalaikumsalam Ustazah. Okey, Kak Idayu. Segan Ustazah. Saya segan, saya tak apa sihat hari ni. Tak apa, Ustazah nak berkongsi. Sejak bila lagi Kak Idayu buat solat sebelum tidur 11 rakaat? Lama dah. Saya sembahyang isyak tu saya buat semualah yang saya mampu. Sebab saya takut bangun pagi tu, saya takut saya terlewat. Macam
Kalau biasanya sebab pagi tu saya buat tahajud dengan taubat. Kadang-kadang isyak tu kalau saya sempat saya buat terus taubat semualah. Allah Witir. hebatnya. Maknanya Kak Ida memang genapkan 11 rakaat sebelum tidur. Ya, termasuk sembahyang Betul isyak lah. sekali itulah. Oh, termasuk solat isyak. Tidak termasuk solat isyak. Solat isyak Sunat tak saja. rakaat solat. Sunat saya biasa buat witir. Tengok jugalah Ustazah, taklah hari-hari juga. Kalau time saya sihat saya buatlah. Time saya kurang sihat tu saya lepas sembahyang isyak, qada isyak, sunat isyak, saya buat witir siap-siap lah. Tu taubat. Taubat lepas tu witir. Lepas tu Alhamdulillah. pagi tu baru saya sambung yang lain. Tahajud. Okey, betul-betul lah. Ya Allah, moga-moga inspirasi lah untuk Ustazah. Ustazah buat pun tak cukup je. Maknanya sikit je. Sama je Ustazah. Ya Allah, buat Sama lepas je seka saya sihat, saya kurang sihat. isyak kan. Maknanya untuk cukup ni, maknanya kena buat target pada diri kita. Sebab apa? Sebab tarbiyah Ramadan mengajar kepada kita sebelum tidur, kalau boleh sekurang-kurangnya solatlah 11 rakaat. Bayangkan. Tu maksud dia. Buat target. Maknanya untuk menjadi apa? Benda yang paling penting yang Nabi nak pada kita, yang Allah nak highlight kepada kita adalah qalu rabbunallah thumma istaqamu. Istiqamah benda yang paling penting. Kan? Itu yang benda paling payah sekali. Apabila sampai kepada ayat surah istiqamah. Tidak. Yang mana dalam surah Hud kata Ustazah, apabila sampai ayat fastaqim kama umirta, sampai ayat tu Nabi sampai rambut Nabi jadi beruban. Sebab apa? Arahan untuk istiqamah tu yang benar paling sukar untuk kita laksanakan. Setakat nak buat sekali dua, ya senang nak buat. Tapi sekali Allah uji kita kan. Ada hari kita balik penat, ada hari kita sakit, ada hari kita banyak kerja, macam-macam tak? Akhirnya kita kita terbabas, tidak. Dan ini satu kata-kata mungkin untuk diri Ustazah sendiri dan kepada sahabat-sahabat. Tak kala kita terbabas sebab Allah nak suruh kita menggandakan salat taubat apabila kita bangun tidur. Ya Allah, bertaubatnya aku tak mampu tadi, tak buat malam tadi. Ya Allah, ampunkan aku. Sebab apa? Sebab Allah nak highlightkan kita supaya untuk kita memperbanyakkan salat taubat. Ada hari kita berjaya, lalu apa lagi kita nak isi? Mungkin kita isi dengan salat tasbih, menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab selesai dah semua salat-salat yang terlaksanakan sebelum tidur. Kan? Allahu Akbar. Dan Ustazah berkongsilah cerita daripada Ustaz Amir Muttaqin. Walaupun cerita tu dah selalu Ustazah cerita, tapi untuk masuk Ramadan ini Ustazah nak highlightkan lagi, iaitu bagaimana cerita seorang pemuda yang mati. Dia seorang imam yang mati selepas solat asar. Sebaik saja beri salam, lalu dia pun nak pusing untuk salam kedua tu kan, dia pun terus tersujud lalu mati. Bayangkan, mati selepas salat. Allahu Akbar. Sampai Ustaz Amir Muttaqin mencari siapakah gerangan ini. Sebab apabila nak diuruskan, dia tak boleh sebab dia tidak ada dokumen. Maknanya dia tidak ada kerakyatan kan. Akhirnya selepas tunggu sampailah 2 bulan, 60 hari berada dalam peti ais kan. Peti mayat tu, dalam keadaan kesejukan tu. Lepas 60 hari baru ada dapat khabar siapa dia, lalu diberi izin untuk mengurus. Keluar saja peti ais, subhanallah, mayat dalam keadaan berpeluh-peluh, mayat dalam keadaan panas, tidak ada sedikit pun beku pada badan dia. Allahu Akbar kan. Lepas tu baunya wangi. Apabila orang cium jenazah, dia rasa ya Allah hebatnya, Allah tunjuk bukti keagungan Allah. Lepas tu terzahir pada dahinya perkataan Allah, keluar ruam warna-warna merah membentuk kalimat Allah pada dahinya. Allahu Akbar. Kita dengar cerita orang, kita akan rasa siapa orang ni? Kenapa? Hidupnya dengan apa? Hidupnya adalah dengan Allah. Memperbanyakkan salat. Apabila dikaji, tanya ada seorang sahabat, orang duduk dekat dengan dia. Ustaz tanya dia, kamu kenal ke jenazah ini? Ya, dia adalah kawan rapat saya. Saya kenal dia.
sejak daripada umurnya 11 tahun masa duduk dekat pondok. Tak? Dan saya bersaksi bahawa saya jadi saksi antara amalan yang dia rajin dan menjadi satu rutin harian dia. Setiap hari, setiap malam dia akan solat tasbih. Allahu Akbar. Itulah solat yang paling dia suka dan dia tidak pernah tinggal sampai dia mati. Subhanallah, subhanallah. Bayangkan istiqamahnya dia dengan satu solat. Apa dia? Solat tasbih. Tanda sebab dia masa dia duduk kat pesantren itu, mak dengan ayah dia dah meninggal. Umur dia 11 tahun. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu, kita masuk bulan Ramadan ini, biar kita faham Quran. Jadi highlightkan utama dalam bulan Ramadan adalah highlightnya untuk kita faham Quran. Lepas faham nak buat apa? Ya, untuk kita beramal dan untuk kita meneruskan perjalanan kita selepas Ramadan dengan ilmu, dengan kemanisan, dengan rasa bahagia. Hidup dengan Quran. Jangan kita termasuk di kalangan orang yang Allah kata luahan hati Rasulullah. Tadi apa dia? Inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan jangan sampai jadi macam tu. Okay. Sekarang kita tengok sikit. Al-Quran ini, ulama menyatakan bahawa musibah yang paling besar melanda umat Islam ialah meninggalkan ajaran Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan mahjura, tinggalkan Al-Quran. Dia tahu, dia masuk Islam, dia buat semua. Islam suruh ngaji Quran, tapi sekadar mengaji. Islam suruh solat, dia tak solat, kan tak? Islam suruh kahwin dengan cari Islam, dia hanya kahwin mengambil benda yang penting-penting lah. Tapi apabila minta untuk dia beramal, tidak sama sekali. Apabila kita minta sedekah daripada dia, kena ingat senang apa kita nak dapat duit, kan tak? Kena usahalah untuk beri sedekah, tidak sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bulan Ramadan ini ambil peluang untuk kita dapat pahala. Yang kita tahu bahawa semua pahala apabila kita buat dalam bulan Ramadan berganda-ganda. Dan apabila kita buat dosa pada bulan Ramadan, dia merupakan satu penghinaan. Tidak? Kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah dah muliakan bulan ni tapi kita sengaja buat dosa. Jadi bertambahlah dosa kepada orang yang buat dosa pada bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu, apa perlu kita buat? Orang beriman bukan sekadar membaca, tetapi hendaklah meneliti isi kandungannya. Cerita, tengok. Jika tidak, hendaklah berusaha supaya hukum hakam tertegak dan dilaksanakan. Sebab apa? Sebab Allah sebut, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Allah minta daripada kita apa dia? Sesungguhnya kami dah turunkan Quran kepada kamu, maka berhukumlah dengan manusia dengan Quran dan perlihatkan kepada mengikut apa yang diperlihatkan kepada kamu oleh Allah, dan janganlah kamu menjadi pembela kepada orang yang khianat. Jadi sebab tu Al-Quran itu Allah bagi kita nampak, boleh baca, boleh belajar. Kan? Siapa yang tak berhukum dengan hukum Quran, Allah tempelak. Allah kata dalam surah Al-Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Okay? Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Disebut, dan berhukumlah wahai Muhammad dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Berwaspadalah terhadap mereka supaya mereka tidak menyesatkan kamu. Jika mereka berpaling, sesungguhnya bahawa Allah hanya menghendaki supaya mereka ditimpa siksa kerana dosa mereka sendiri. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Bayangkan. Lalu Allah sebut, afa hukmal jahiliyah ya berut, kamu masih nak ikut hukum jahiliyah ke? Allah tanya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumannya selain daripada Allah bagi golongan yang yakin? Bayangkan Allah gertak. Kalau kita perhatikan kepada Al-Quran, tulisannya daripada kanan ke kiri. Seolah-olah pergerakan kita semua daripada kanan ke kiri. Betul tak ni? Bergerak ke hadapan. Maknanya apabila sebut ke depan,
kita berjalan ke depan tu, maknanya cara dia macam mana? Kita bergerak yang kiri di sebelah sini kan, bergerak ke depan. Tengok kaki kita. Semua benda dalam dunia ini adalah pergerakannya adalah mengikut perjalanan tawaf. Betul tak? Tetapi cuba tengok perjalanan jam. Jamnya telah diciptakan oleh orang-orang yang kufar, orang yang ingkar kepada Allah. Kadang dia bawa kita untuk jangan ingat perjalanan yang telah Allah gariskan. Jangan ikut kepada perjalanan tawaf ini. Tapi kita kena menentang arus. Lalu jam pun bergerak daripada kiri ke kanan. Bayangkan, kiri ke kanan. Biar menjadi benda batil ini apabila diulang-ulang banyak kali, lalu batil itu kita akan nampak seseolah dia adalah benar. Jadi jam yang betul, kita kata jam betul tu lah, ikut lawan arah jam, ikut arah jam. Padahal jam itu adalah as-sa'ah, kiamat. Dia nak mengingatkan kepada kita detik perjalanan umur kita setapak sedang menuju kepada kiamat. Tetapi jam itu mengajar, jam hari ini telah mengajar kita menentang kepada fitrah. Jadi ustazah mengesyorkanlah kepada kita semua, baliklah kepada basic asal. Belajarlah untuk letak jam kat khemah kita, jam tawaf, pakai jam tawaf. Tidak. Sebab banyak sangat manfaat yang bakal kita dapat kerana apa itu adalah sunnatullah yang telah Allah buat. Seluruh perjalanan dalam dunia ini semuanya berjalan mengikut perjalanan yang sunnatullah. Cara kita berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pelik kan? Sesuatu benda yang sangat pelik, mesti kita kena renung bersama. Dan apabila benda tu lama dah diputar mengikut benda yang tak betul, akhirnya manusia menjadi kucak-kacir dan akhirnya membawa kepada namanya kiamat. Jadi jam itulah permulaan, kita sebut lama dah dia berfungsi untuk mengkiamatkan manusia. Dan akhirnya sampai satu saat benar-benar dunia ini akan jadi kiamat. Na'udzubillah. Jadi tanggungjawab kita apabila kita nak mengaji kan, ambil peluang. Mesti ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi maksudnya ialah bertadarus al-Quran. Belajar dan memahami. Jadi oleh itu kalau kita rasa mungkin kita baru start kan, kita nak baca je baru. Sebab tu ustazah mengadakan agenda pada bulan Ramadan kali ini adalah membaca makna. Sebab kita tahu semua orang ada kumpulan tadarus masing-masing. Tetapi mungkin tak ramai orang yang buat membaca makna Al-Quran. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul golongan di sebuah rumah daripada rumah Allah di masjid, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat dan dikerumuni oleh para malaikat. Dan Allah menyebut tentang mereka itu kepada sesiapa yang ada di sampingnya. Jadi tadarus ini banyak dilakukan di bulan Ramadan seseolah menjadi satu kebiasaan. Masuk je Ramadan, semua orang akan mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Tapi kita kena ingat, orang Yahudi dan orang Nasrani tak pernah berhenti untuk menyesatkan kita daripada Al-Quran, daripada rahmat Allah. Dia nak kita lari daripada jalan tu. Macam mana cara dia? Dia akan gempurkan banyaklah sel Ramadan, sel raya. Mayan lah, supaya masa kita ni tak ada tumpu sangat dengan Quran, sibuk. Sebab apa? Malam Ramadan, malam sel, malam raya, malam sel. Itu orang panggil malam-malam barakah. Kan? Sengaja dibuat sel malam nuzul Quran. Tidak. Malam sengaja dibuat malam Jumaat. Tidak. Untuk apa? Untuk melarikan manusia daripada Al-Quran. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Supaya ikut cara hidup mereka. Sebab tu Islam ajar kat kita sebaik-baiknya makan sebelum maghrib.
Kan? Sebab apabila maghrib, sebab tu disunatkan kita mempercepatkan berpuasa, mempercepatkan berbuka. Sebab nak bagi tahu waktu itu adalah waktu last makan. Maksudnya macam itulah. Jadi kita pun makan dan kita tahu apabila kita makan dah masuk waktu maghrib, adakah kita akan bersenang lenang makan ke dalam otak kita, ya Allah tak boleh nak tenang ni makan ni. Kadang sebab apa? Sebab fikir dah masuk maghrib, dah masuk maghrib. Itulah jiwa orang yang jaga Quran, dia makan dalam keadaan tidak tenang. Allah nak suruh kita bukan utamakan makan. Jadi utamakan salat. Sebab tu berbuka puasa pada waktu maghrib agar bukan fokus utama adalah makan. Sebab tu Nabi suruh cepat-cepat makan. Kan tak? Cepat-cepat makan. Sebab apa? Yang nak dituju adalah solat. Macam kita kan, kita katakan anak kan, kita nak pergi kenduri. Kita kata, cepat-cepat siap. Benda yang paling penting apa dia? Kenduri kan? Yang kita sebut cepat-cepat tu bukan benda utama. Matlamat dia nak pergi kenduri. Proses nak pergi mesti nak kena cepat-cepat. Jadi yang kita sebut cepat-cepat itu bukan fokus utama. Tak sampai kepada matlamat, itu namanya jalan. Jadi apabila kita masuk Ramadan, Nabi kata antara perkara sunat adalah mempercepatkan berbuka. Maksudnya supaya kamu cepat-cepat, hendak fokus utama, jangan masa solat nanti fikir pula nak makan. Kita terbalik apabila kita makan sikit baru buka dengan kurma, sepanjang solat tu fikir dah lepas ni nak makan. Jadi akhirnya rugilah kita menghiasi masa antara maghrib dengan isyak adalah dengan makan. Jadi kena buat satu perubahan lah pada tahun ini, tidak, supaya Ramadan kali ini Ramadan benar-benar kita terisi dengan sesuatu yang lebih indah. Dan fikirlah macam mana sekali tu. Apa perlu aku nak buat? Apa perlu aku nak buat? Fikir dan ukurkanlah kemampuan pada diri kita sendiri. Tidak, Allah Akbar. Dia takkan reda. Yahudi dengan Nasrani takkan reda sampai kita ikut jalan hidup mereka. Apa jalan hidup mereka? Kita tengok orang Cina. Apa jalan hidup mereka? Makan besar selepas maghrib, kan? Waktu mereka makan besar tu waktu maghrib tu lah. Waktu setan semimpu, waktu memang waktu tu lah. Walaupun di bulan Ramadan memang syaitan telah terikat. Tapi apabila dah menjadi satu kebiasaan, dia payah nak tinggalkan. Contohnya kita, tengah hari, bukan kita lapar sangat pun nak makan. Tapi perut tu dia pandai. Kukak dia cakap kat kita kan, bahawa lapar dah ni. Walaupun sebenarnya tak lapar sangat. Tapi bila menjadi satu kebiasaan. Sebab itu ya, biasakan yang tak biasa. Kenapa? Iaitu apa dia? Islam. Biasakan benda yang tak biasa sampai menjadi satu kebiasaan. Jangan tak biasakan benda yang biasa. Islam ajar biasanya apabila maghrib dengan isyak adalah wajib majlis untuk Al-Quran. Kalau orang benar-benar pandai memanfaatkan, tadarus Al-Quran boleh dibuat antara maghrib dengan isyak sebenarnya. Ataupun waktu maghrib dengan isyak itu telah pun disulami dengan salat-salat hifzul iman ataupun salat al-awwabin. Tapi kita masuk bulan Ramadan memang tak dan nak buat salat sunat antara maghrib dengan isyak. Ni kata kat diri, memang Ustaz jujur, Ustaz kata memang Ustaz tak sempat nak buat salat yang lain. Kita duduk kalutnya, duduk layannya, macam-macam lah. Ni nak basuh pinggan dulu lah, kalau tidak mata balik karang lah, tak sempat, macam-macam. Jadi sekarang pagi. Jadi bulan Ramadan bukan sekadar bulan Quran, tapi Quran mengajar kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang aku bagi, adalah kamu infak. Jadi berfikirlah kita bagaimana proses infak yang bakal kita nak buat pada bulan Ramadan kali ini. Cuba renung, macam mana aku nak buat proses infak aku ni? Supaya benar-benar kita akan dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Biar manusia tak bangga, tak apa. Asal Allah berbangga dengan kita dalam bab infak. Mungkin kita tak ada harta, tapi kita ada kepandaian baca Quran. Lalu infakkanlah kepandaian kita kepada orang. Siapa nak baca Quran dengan saya secara percuma contohnya? Itu namanya infak. Bayangkan? Okey, siapa nak ngaji, saya ada free dalam bab pukul 12 sampai 12.30 free. Okey, siapa nak ngaji, okey boleh masuk sekarang. Contohnya. Maknanya kita sedang berinfak kan kepada orang. Jadi perbanyakkanlah dalam bulan Ramadan. Mungkin
mungkin orang tu adalah boleh berinfak sebab dia ni jenis ramah, kan tak? Okey, mungkin dia ni jenis suka berjalan. Jadi dia menginfakkan diri dia ada dengan ziarah orang sakit. Bila dia ziarah orang sakit, kan? Okay. Takkan kita ziarah saja, mesti kita bawa buah tangan, kan? Jadi apa yang dia nak bawa kepada, bukan setakat ziarah, kan? Lepas tu dia bawa buah tangan, subhanallah, subhanallah. Jadi kepelbagaian. Apabila sebut Quran, benda yang penting lagi pada kita apa dia? Iaitu bacalah Al-Quran di dalam solat. Jadi moga-moga apabila nak baca dalam solat, rasanya hanya orang hafaz Quran je kot faham, kan? Boleh baca. Namun pada kita ada satu cara lagi untuk kita baca Quran dalam solat. Macam mana? Letak stand dekat depan, beli Quran besar, kan? Jadi kita pun baca lah. Satu rakaat, satu pipi, rakaat kedua, pipi kedua, lepas tu solat lagi. Cuba kita target untuk diri kita sendiri, sehingga kan Allah sendiri yang akan beri kepada kita bagaimana rasanya diri kita kemanisan tersebut. Okay? Jadi target betul-betul, insya-Allah. Moga-moga Allah merahmati diri kita, kan? Kalau nak baca macam tu mesti mata kena terang, kan? Ataupun kena pakai spek mata, kan tak? Dan kita mesti nak baca kuat sedikit, kan? Jadi kalau rasa nak baca kuat sedikit, jadi alangkah baiknya kalau kamu dilantik jadi imam, kan? Ataupun baca seorang-seorang tengah malam, kan? Jadi wallahualam, saya rasa cukuplah sekadar itu pukul 9 malam. Dan Ustazah pun nak pergi tengok kelas kelas klinik Quran Ustazah. Biasanya waktu maghrib dengan isyak ni adalah waktu Ustazah mengajar-mengaji. Tapi untuk kali ni sebabnya waktu cuti sekolah ni pelajarnya tak ramai. Jadi sebab tu Ustazah berani menerima pelawaan daripada Gema Nur Iman untuk mengungsi masa maghrib ni dengan kuliah maghrib. Jadi wallahualam, sekadar itu saja. Aku boleh hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu untuk kuliah maghrib pada malam ini. Boleh Ustazah, mohon Ustazah tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kata-kata terakhir, lepas tu tutup lah, tak apa. Baik Ustazah, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okey, terima kasih semua jemaah dan insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk kuliah subuh esok pada 6.45 pagi. Semoga perkongsian kuliah maghrib pada malam ini bermanfaat insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa dalam kuliah subuh esok.